Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita digemparkan sebelum ini dengan beberapa berita berkaitan dengan siasatan SPRM, tangkapan SPRM. Dan seperti biasa kita tahu, kita boleh nampak tujuan ataupun visi, misi, objektif, target Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri adalah untuk membantras rasuah di Malaysia. Sudah pasti ini satu perkara, satu isu yang amat-amat berat untuk dipikul Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri di dalam melaksanakan misinya untuk membantras rasuah. Pada akhirnya, saudara-saudara, seperti apa yang berlaku kepada beberapa pemimpin sebelum ini, contohnya Datuk Seri Najib Razak yang juga terlibat dengan skandal 1MDB, dan pada akhirnya beliau kini telah menjalani hukuman di penjara. Namun saudara-saudara, yang timbul di persoalan saya sendiri dan saya sudah pasti ramai di luar sana yang juga tertanya-tanya, adakah apa yang dihadapi oleh Datuk Seri Najib Razak di mana beliau pernah digesa untuk meletakkan jawatan selepas beliau telah didakwa, dan begitu juga Zahid Hamidi. Bukan saja Najib Razak, namun semasa pilihan raya umum ke-15 pun ada sudah desas-desus yang mahu Zahid Hamidi meletakkan jawatan. Bahkan selepas PRU15 setelah kekalahan Teruk Barisan Nasional. Namun bukan itu yang saya nak cakap hari ini, saudara-saudara. Persoalan yang timbul yang terkini adalah bagaimana pula dengan Presiden Bersatu yang telah berhadapan dengan 7 pertuduhan di mahkamah. Adakah beliau juga akan digesa untuk meletakkan jawatan, melepaskan jawatan beliau sebagai Presiden Bersatu ataupun sebagai pengerusi Perikatan Nasional? Oke, baik, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya meneruskan isu panas ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda boleh share video ini dan tekan butang subscribe. Oke, baik, saudara-saudara, apa yang bermain di pikiran saya? Tidakkah ada pihak yang juga ingin mahu Muhyiddin ataupun Mahyadin ataupun Abah meletakkan jawatan beliau sebagai Presiden Bersatu seperti mana apa yang telah dilakukan oleh Wan Saiful Wanjan setelah menerima pertuduhan bahwa beliau ini menerima dan meminta rasuah berkaitan dengan proyek Jana Wibawa. Pada akhirnya Wan Saiful Wanjan telah meletakkan jawatan sebagai Ketua Penerangan Bersatu demi nama baik parti, dan ini juga sendiri diumumkan oleh kepimpinan tertinggi Bersatu. Jadi persoalannya, tidakkah Muhyiddin Yassin juga akan diarah untuk letak jawatan oleh beberapa pihak, mungkin di dalam kepimpinan Bersatu sendiri mungkin, ataupun kepimpinan ahli politik lain di dalam pembangkang, di dalam kerajaan yang juga bersetuju, di mana mereka berpikir mungkin relevan untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan demi nama baik parti juga, seperti apa yang dilakukan oleh Wan Saiful Wanjan. Adakah mungkin Muhyiddin Yassin akan meletakkan jawatan mungkin bulan depan, mungkin selepas raya, ataupun mungkin bila-bila? Jadi saudara-saudara, bagi saya ini adalah satu isu yang panas dan tidak mustahil juga boleh berlaku, disebabkan beliau, Muhyiddin Yassin, telah berhadapan dengan 7 pertuduhan di mahkamah, walaupun kita tahu baru-baru ini Tan Sri Muhyiddin Yassin ada membuat kenyataan beliau mahu 4 pertuduhan untuk diketepikan. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lain. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua, salam sejahtera. Satu isu panas yang saya nak sampaikan hari ini, di bulan yang mulia ini, setelah berpuasa, rakyat Malaysia yang beragama Muslim menyambut Hari Raya
Tapi saudara-saudara, tiba-tiba terdapat satu kejutan yang bagi saya ini amat tidak relevan untuk tiba-tiba timbul isu sedemikian, di mana sultan yang dihina oleh rakyat Malaysia dan akhirnya beliau telah menerima pada. Bagi saya penghinaan ini adalah satu perkara yang saya amat tolaklah, dan ini tidak relevan untuk dilakukan. Lebih-lebih lagi di bulan yang mulia ini, ramai yang menyambut hari raya, tapi tiba-tiba pula kita mendengar perkara ataupun masalah sebegini. Saya melihat dalam satu artikel dari biharian.com, lelaki disyaki hina Sultan Johor direman 4 hari. Bagi saya ini pasti adalah satu tangkapan yang mengejutkan rakyat Malaysia, terutamanya di musim perayaan ini. Dalam artikel ini, seorang lelaki yang ditahan kerana disyaki membuat hantaran berbau penghinaan terhadap Sultan Johor, Sultan Ibrahim almarhum, Sultan Iskandar melalui media sosial, direman 4 hari bermula hari ini. Artikel pada 25 April diterbitkan pada 4.27 petang. Bagi saya ini pasti satu kejutan kepada Istana Negara juga, kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, dan sudah pasti kepada kepimpinan Perdana Menteri, kepimpinan Kerajaan Madani hari ini, yaitu kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam artikel ini juga menyatakan Setiausaha Polis Malaysia Datuk Nur Sia Muhammad Saaduddin berkata suspek berusia 35 tahun itu direman hingga Jumaat ini selepas permohonan dibuat mengikut Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah. Oke, baik saudara-saudara, sebelum saya meneruskan isu panas ini, mohon kiranya jasa baik Anda untuk bantu channel ini. Anda boleh like video ini, Anda boleh share juga, dan tekan butang subscribe. Dalam artikel ini, kes dikendalikan Unit Siasatan Jenayah Terkelas di bahagian D5 Jabatan Siasatan Jenayah ataupun JSJ Bukit Aman. Semalam, polis menahan lelaki terbabit di sebuah rumah di Puchong, Selangor, dan merampas satu telefon bimbit jenama Samsung serta sekeping kad SIM jenama Red One. Norsia dalam kenyataannya semalam berkata, lelaki terbabit dipercayai memuat naik hantaran berunsur penghinaan terhadap Sultan Johor menerusi akaun Facebook Indera Mulia pada Khamis lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 kerana mendatangkan kebencian atau penghinaan terhadap mana-mana raja atau kerajaan, serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, yaitu penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Jadi bila kita dengar pula tentang Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948, bagaimana pula dengan pemimpin-pemimpin yang lain yang juga pernah mendatangkan kebencian atau penghinaan terhadap mana-mana raja atau kerajaan. Bila dicakap tentang kerajaan, sudah pasti tentang Perdana Menteri. Status Perdana Menteri tidak kiralah siapapun Perdana Menteri pada ketika itu. Dan hari ini pula Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimana pula dengan pemimpin-pemimpin yang mungkin terlibat dengan akta hasutan ini? Saya tidak pastilah siapa, tapi mungkin ada pemimpin yang menghentam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin mereka juga boleh dikenakan akta hasutan 1948 ini. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini.